Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Muhammad Rizwan bin Azmi. Nombor metrik saya 800210850670001. Presentation mengenai pengurusan projek EBTM 3103. Kandungan latar belakang projek. Kedua, definisi konflik, penjelasan konflik, penyebab konflik, teknik menguruskan konflik, kesimpulan dan foto-foto aktiviti projek. Yang pertama, latar belakang projek. Projek penukaran valve flow meter air 700 dan 450 tangki Bukit Asmadi. Projek ini dijalankan pada pukul 9 pagi pada tarikh 7 bulan 6 2020. Projek ini dijalankan oleh kontraktor Evas Power dan Auto APA. Mereka mempunyai pekerja seramai 15 orang untuk membuat penukaran valve air ini. Yang kedua, definisi konflik. Satu proses yang bermula apabila satu pihak menganggap satu pihak lain telah menghambar atau akan menghambarkan satu kepentingan dirinya. Definisi ini merangkumi jenis konflik di antara individu dan dalam kumpulan. Tiga jenis utama. Tiga jenis konflik utama. Konflik diri, konflik antara manusia interpersonal, konflik pasukan. Seperti yang kita lihat, projek kali ini yang dijalankan oleh kontraktor tadi mempunyai konflik dalam pasukan. Penjelasan mengenai konflik. Konflik merupakan suatu elemen dalam kehidupan manusia, sama ada di tempat kerja atau di luar tempat kerja. Ianya tercetus disebabkan seseorang itu mempunyai kemahuan dan pengharapan yang sering bercanggah dengan kemahuan dan pengharapan orang lain, sama ada majikan, rakan sekerja, keluarga sendiri atau individu lain yang perlu berurusan dengannya. Contohnya bekerja dengan berpasukan seperti dalam menjalankan projek penukaran valve ini, bekerja di dalam pasukan. Pekerja perlu mengikut arahan majikan. Jika tidak mengikut arahan majikan, mereka telah melanggar prosedur kerja, menjadi konflik di antara mereka. Mungkin tidak bertegur sapa, bergaduh, bekerja tidak mengikut arahan, melanggar prosedur dan juga boleh mendatangkan masalah-masalah yang akan datang. Konflik ini banyak menunjukkan kepada sikap ataupun perkara negatif yang boleh menyebabkan kemalangan ataupun boleh menyebabkan individu atau berkumpulan menghadapi masalah lain. Penyebab konflik. Terdapat 4 jenis isu menyebabkan tercetusnya konflik antara manusia. Contohnya, yang pertama, tidak setuju dengan maklumat atau tujuan. Tidak setuju dengan maklumat atau tujuan, misalnya mereka pekerja tidak memahami apakah maklumat yang disampaikan oleh majikan ataupun tidak memahami tujuan kerja yang perlu dijalankan. Jika mereka tidak memahami maklumat atau tujuan, itu menyebabkan berlaku masalah-masalah yang akan datang. Yang kedua, tidak setuju dengan cara melakukan tugas. Mungkin pekerja tidak merasa selesa mengikut arahan majikan. Di samping itu juga menjalankan tugas yang diberikan. Ini menyebabkan mereka melanggar arahan dan juga melanggar prosedur yang diberikan ataupun maklumat yang disampaikan oleh majikan ataupun orang-orang tertentu. Tidak setuju dengan suatu keterangan atau fakta. Apabila mereka tidak mendengar arahan, keterangan atau fakta yang diberikan dengan jelas, mereka tidak memahami, boleh berlakunya kemalangan ataupun berlakunya konflik
kepada individu dan juga kumpulan. Tidak setuju dengan nilai benar dan salah. Mereka tidak menerima kebenaran yang disampaikan oleh majikan ataupun individu di dalam pasukan, dan juga tidak menerima kesalahan diri sendiri di atas teguran ataupun penyampaian oleh majikan ataupun kawan-kawan dalam kumpulan. Ini menyebabkan konflik di antara individu di dalam kumpulan. Teknik menguruskan konflik: pengelakan. Tidak mengendahkan atau memendam konflik. Ahli kumpulan mengelakkan konfrontasi kerana sikap tidak peduli, tidak kisah atau dalam peringatan atau peringkat penafian. Individu yang berkonflik adalah tidak asertif dan tidak bekerjasama. Jika mereka ini tidak bekerjasama, mereka tidak dapat menyelesaikan sesuatu tugas ataupun menjalankan tugas dengan sempurna. Jika berlaku pergaduhan, tidak bertegur sapa, ini susah untuk membentuk kerjasama di dalam suatu pasukan ataupun di dalam satu company, syarikat yang mereka bekerja. Mereka akan memberi masalah pada majikan. Majikan terpaksa membuat majikan terpaksa menanggung rugi seperti delay kepada kerja menjadi panjang, tidak siap mengikut masa dan waktu, dan juga terpaksa menggantikan pekerja yang lain disebabkan konflik dalaman dan juga luaran. Yang keduanya, penyesuaian. Individu yang bekerjasama tetapi tidak asertif lebih suka strategi memuaskan kepentingan kepada orang lain tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri. Mereka ini selalunya berkorban demi kepentingan orang lain. Penyesuaian ini adalah untuk individu bekerjasama adalah bagus. Tapi jika tidak asertif, hanya mementingkan diri sendiri dan tidak memikirkan kepada orang lain, adalah sesuatu yang boleh membawa kepada positif dan juga membawa kepada negatif. Ketiga, pemuafakatan. Strategi ini bersandarkan memenuhi kepentingan semua pihak yang terlibat, menggalakkan kerjasama antara dua pihak yang berkonflik dan mencari alternatif yang memenuhi kepentingan bersama. Jika ada sesuatu masalah, mereka boleh duduk berbincang, mencari penyelesaian yang membawa kepada kebaikan. Jika dipendam ataupun menjadi satu dendam, mereka tidak dapat menyelesaikan suatu kerja dengan baik dan juga menepati masa. Yang kedua, strategi ini adalah mementingkan asertif dan kerjasama dan memerlukan pelaburan masa, tenaga yang tinggi bagi tujuan penyelesaian masalah bersama. Strategi ini sangat-sangat perlu diterapkan dalam sebuah syarikat untuk kepentingan anak-anak buah. Majikan memberi arahan, memerlukan pelaburan yang masa, tenaga yang tinggi, tujuan menyelesaikan masalah bersama supaya dapat mencapai matlamat dan tujuan dalam untuk kepentingan masing-masing. Kesimpulan: mentor, ketua, majikan ataupun sesuatu orang yang diberi tanggungjawab boleh memainkan peranan penting dalam membantu dalam memahami jenis konflik. Kehadirannya dalam keperluan harian manusia, faedah dan masalah yang bawa oleh konflik dalam hubungan antara individu serta strategi untuk menguruskan konflik. Jadi jika kita ada seorang yang diberi tanggungjawab untuk mengawal anak buah, dapat lebih memahami apa yang berlaku konflik di antara pekerja-pekerja mereka. Jika konflik ini tak dapat dibuang ataupun dielakkan di dalam suatu kumpulan, memberi masalah besar kepada suatu tim untuk menjalankan kerja ataupun membuat suatu kebaikan kepada syarikat. Amat penting kepada mereka supaya konflik ini dapat dibendung sebaik-baiknya.
Okey, ini adalah foto aktiviti projek di mana penukaran valve air di lokasi tersebut. Okey, itu saja presentation daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.